Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bertemu kita dalam kelas sejarah tahun 5. Sebelum Ustazah teruskan, jangan lupa klik like, share dan subscribe channel Ustazah Ain in the House. Terima kasih. Baiklah murid-murid, hari ini Ustazah akan menerangkan tajuk Institusi Raja Payung Negara. Dalam tajuk ini, kita akan memfokuskan tentang pengertian raja dan kerajaan. Yang kedua, menerangkan konsep wadah antara raja dengan rakyat. Yang ketiga, menjelaskan makna daulat dan derhaka. Yang keempat, membandingkan kedudukan serta peranan raja-raja Melayu dahulu dan kini. Yang kelima, menghuraikan negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. Raja berdaulat tonggak kerajaan. Raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan berdaulat. Kerajaan pula bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Institusi raja diwarisi sejak zaman kerajaan Melayu awal. Kedudukan raja terletak pada hierarki teratas dalam sistem pemerintahan kerajaan Melayu awal pada masa dahulu. Raja atau sultan ialah ketua negeri yang mentadbir rakyat dan kerajaan baginda. Gelaran sultan digunakan selepas kedatangan Islam. Selepas merdeka, institusi raja terus diwarisi dan menjadi identiti negara. Kita perlu menghormati dan menghargai institusi raja sebagai warisan negara. Raja atau sultan berperanan sebagai ketua negeri bagi memastikan keamanan dan keharmonian dalam negeri sentiasa terjamin. Kini terdapat 9 buah negeri yang mengamalkan institusi raja. Antaranya ialah negeri Kedah, Kelantan, Selangor, Terengganu, Pahang, Perak, Johor, Perlis dan Negeri Sembilan. Ketua negeri-negeri tersebut menggunakan gelaran yang berbeza-beza. Sebagai warisan negara, institusi raja amat penting kepada kita semua kerana menjadi asas kepada pembentukan negara pada hari ini. Kita seharusnya menyanjungi dan menghargai institusi raja dengan sepenuh hati. Tahukah murid-murid, Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah tidak mempunyai institusi raja. Yang di-Pertuan Negeri dilantik sebagai Ketua Negeri oleh Yang di-Pertuan Agong. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Wilayah Persekutuan Labuan diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Di Negeri Sembilan, rajanya digelar sebagai Yang di-Pertuan Besar. Manakala di Perlis, gelaran raja dikekalkan untuk pemerintahannya. Baiklah, mari kita lihat konsep wadah antara raja dengan rakyat. Sikap taat setia rakyat terhadap raja telah terjalin sejak zaman dahulu lagi. Dalam buku Sulalatus Salatin, wadah atau perjanjian yang termeterai antara raja iaitu Seri Tribuana dengan rakyat iaitu Demang Lebar Daud menjadi asas pembentukan sikap taat setia tersebut. Rakyat berjanji akan memberikan taat setia kepada raja. Raja pula berjanji untuk memerintah rakyat secara adil dan saksama. Konsep wadah antara raja dengan rakyat diterangkan menerusi gambar raja yang diberi. Wadah perjanjian antara raja dan rakyat. Apabila negara merdeka, konsep wadah tersebut dimaktubkan dalam prinsip kedua rukun negara
iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Oleh itu, kita sebagai rakyat haruslah memberikan taat setia yang sepenuhnya kepada raja atau sultan. Murid boleh melihat contoh wa'adat antara raja dengan rakyat menerusi halaman 6 buku teks sejarah tahun 5. Seterusnya, mari kita lihat makna daulat dan derhaka. Raja atau sultan merupakan ketua bagi sesebuah kerajaan yang perlu ditaati dan disanjungi oleh rakyat jelata melalui wa'adat antara Seri Tribuana dengan Demang Lebar Daun. Lahirlah konsep daulat dan derhaka. Daulat ialah lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan, sifat kepribadian yang unggul dan kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. Negara yang berdaulat bererti negara yang mempunyai hak untuk memerintah. Derhaka pula bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja ataupun sultan. Rakyat yang menderhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Sebagai rakyat, kita perlu patuh dan taat setia kepada raja bagi memastikan negara kita sentiasa aman. Raja berdaulat memastikan keamanan dan kesejahteraan terpelihara sepanjang masa. Rakyat dapat hidup aman dan damai di bawah naungan baginda. Tahukah murid-murid, perkataan daulat berasal daripada perkataan Arab iaitu daulah. Daulah bermaksud negeri ataupun kerajaan. Rakyat yang menderhaka dikatakan akan ditimpa tulah ataupun bencana. Baiklah murid-murid, mari kita lihat perbandingan kedudukan serta peranan raja-raja Melayu dahulu hingga kini. Institusi raja pada zaman kerajaan Melayu awal. Raja atau sultan ialah ketua kerajaan negeri baginda. Raja atau sultan mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman dan hubungan diplomatik ditentukan oleh raja atau sultan. Raja atau sultan dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Pada zaman penjajahan British pula, raja atau sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Raja atau sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Raja atau sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda. Penasihat British dilantik bagi setiap negeri untuk mengurus pentadbiran negeri. Institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Raja atau sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Raja atau sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Raja atau sultan hanya merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Gubernur Jepun mengurus mentadbiran negeri-negeri Melayu. Institusi raja selepas merdeka hingga kini, sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. Kuasa raja atau sultan adalah tertakluk di bawah perlembagaan. Pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Institusi yang di-Pertuan Agong diperkenalkan selepas merdeka. 9 orang Raja Melayu dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong secara bergilir. Pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Tahukah murid-murid, British kembali menjajah negara kita selepas zaman pendudukan Jepun dan meneruskan dasar yang sama.
Sebagai rakyat, kita seharusnya mempertahankan kedaulatan institusi raja tanpa berbelah bahagi. Kedaulatan institusi raja menjamin kemakmuran dan keamanan negara. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat negara yang mengamalkan pemerintahan beraja pada masa kini. Pemerintahan beraja merupakan corak pentadbiran yang tertua di dunia. Raja menjadi tonggak utama dalam sistem pemerintahan beraja. Terdapat 43 buah negara di dunia termasuk Malaysia yang masih mengamalkan institusi raja. Antara negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja adalah seperti berikut: United Kingdom, Denmark, Maghribi, Thailand dan juga Malaysia. Institusi raja menjadi lambang perpaduan kemakmuran negara. Oleh itu, rakyat seharusnya memberikan tak setia sepenuhnya demi mempertahankan kedaulatan institusi raja. Baiklah, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada minggu ini. Jumpa lagi di pembelajaran akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih.